Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnianya kita dapat bersama-sama di pagi hari Jumaat ini, di pagi yang penuh keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi Jumaat ini marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang diceritakan di dalam hadis untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Jadi di sini saya ingin menyampaikan tajuk sifat tercela dan sifat yang terpuji. Wajib atas setiap orang berakal lagi baligh bahawa membersihkan ia orang yang berakal tu akan jantungnya daripada segala sifat kecelaan, dan bahawa menyuci ia orang yang akil baligh dengan sifat-sifat kepujian. Kita sebagai orang Islam yang akil ni kita tak gila lah, kita waras. Tu dipanggil akil. Jadi apabila kita ni orang yang waras, kita kena buang di dalam hati kita ni sifat kecelaan, dan mesti ada di dalam hati kita ni sifat kepujian. Wajib atas kita. Kalau kita tak ada benda ni, berdosa atas kita. Sebab apa? Dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf. Apabila berlaku wajib, berdosalah kalau kita ada, dan berdosalah kalau kita tak, dan tak berdosalah kalau kita tak ada sifat kecelaan ni. Jadi kita hidup di dunia ni, kita mesti ada wajib, harus, sunat, mustahil dan haram. Setiap orang mukallaf dia akan ada hukum-hukum dia. Dan dia habaq kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah Ta'ala mengetahui ia Allah akan barang ada di dalam jantung kamu. Kita ni tak boleh sembunyi dengan manusia. Kita boleh nak bersembunyi di dalam hati kita apa yang kita ada, dengan hasad dengki ataupun dengan sifat marah, dengan membanggakan diri. Kalau benda tu ada di dalam hati, kita boleh menyembunyikan kepada semua manusia. Tetapi kalau dengan Allah Ta'ala kata wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, artinya Allah mengetahui ia Allah akan barang ada di dalam jantung kamu. Jadi kita dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh nak sembunyi walaupun sebesar zarah ada sifat di dalam hati kita ni, sifat kecelaan. Dan dia habaq di sini sifat kecelaan ada 10 dan sifat kepujian pun ada 10. Tak tahulah dan ke tak dalam masa sejam ni. Kalau tak dan, kita baca setakat mana yang dan je lah. Tapi di sini dia habaq sifat kecelaan dulu. Jadi kita akan baca sifat kecelaan dulu. Sebab tu sebab apa dia bagi sifat kecelaan dulu? Sebab dia nak bersihkan hati dulu, baru boleh ada yang bersih. Dia bagi tahu yang kotor, bila kita buang yang kotor, baru kita boleh masuk hati kita ni sifat yang bersih. Lepas tu di dalam kitab dia susun elok. Dia habaq dulu sifat kecelaan, baru dia hafaz sifat kepujian. Sebab dia nak bagi kita ni tahu dulu sifat kecelaan tu apa. Apabila kita buang di dalam hati kita sifat kecelaan ni, baru kita boleh buat masuk di dalam hati kita ni sifat kepujian. Jadi yang pertama, maka setengah daripada segala sifat kelakuan yang tercela itu membesarkan diri. Yang pertama dia habaq kita membesarkan diri. Kerana sabda Nabi SAW pada barang yang menceritakan dia akan barang oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu ridari faman naza'anni wahidun minhuma alqaitahu fi jannati wala ubali. Artinya kesombongan itu adalah selendangku. Ini kata Allah Ta'ala. Hadis kursi ni yang disampaikan oleh Allah Ta'ala direct kepada Nabi Muhammad terus. Allah Ta'ala kata kesombongan adalah selendangku. Sombong ni adalah selendang Allah Ta'ala, dan keagungan adalah pakaianku, kata Allah. Maka barang siapa merebut ia akan satu daripada keduanya sifat tadi, nescaya aku campakkan akan orang tu ke dalam api neraka Jahannam. Allah Ta'ala kata, kalau dalam diri kamu ni ada sifat kesombongan dan sifat keagungan,
Kalau di dalam hati kamu ada, aku akan campak kamu ke dalam api neraka. Sebab apa? Dua sifat ni hanyalah tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kita sebagai hamba ni tak layak kita nak berasa sombong, nak rasa besar diri. Dan tidak aku peduli. Allah Taala kata aku tak peduli. Sebab apa? Sebab Allah Taala yang menciptakan kita. Jadi ikut suka dia nak buat apa kat kita. Jadi kita sebagai hamba, kita kena ikut perintah Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Allah Ta'ala larang kita tinggal. Menceritakan dia akan hadis kursi ni oleh Imam Muslim dan Abu Daud dan Ibnu Majah. Adalah makna hadis ini, ulama tafsir pula makna hadis ni, bahawa ketinggian, kesombongan dan kebesaran dan keagungan itu dua sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala. Sifat sombong dan sifat keagungan ni hanya sifat yang tertentu bagi Allah Ta'ala. Tidak patut ia bagi yang lain daripadanya Allah. Kita tak patut nak ada sifat sombong dan sifat keagungan. Maka orang yang membesarkan diri itu seolah-olah ia merebut ia bagi sifat Allah. Orang yang ada sifat sombong ni seolah-olah dia duk merebut dengan Allah Ta'ala. Aku nak sombong juga. Allah Ta'ala kata aku yang sombong. Allah Ta'ala hantar dah hadis kursi, kita pun nak sombong juga. Jadi seolah-olah kita dengan Allah Ta'ala ni nak sama naik, duk berebut dengan Allah Ta'ala. Boleh kat siapa? Jadi kita kena buang di dalam hati kita ni sifat kesombongan. Maka patut bahawa dicampak akan orang yang ada sifat, dua sifat tadi ke dalam api neraka. Ulama kata orang yang ada sifat sombong ni akan dimasukkan ke dalam api neraka. Patut layaklah dimasuk dalam api neraka. Sebab apa? Sebab dia duk berebut dengan Allah Ta'ala, nak sifat dua sifat ni. Sebab sifat Allah Ta'ala tidak layak bagi hambanya untuk berada dua sifat ni. Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela, adalah merendahkan diri itu adalah kelakuan yang terpuji. Jadi kita kena merendahkan diri, jangan kita beresakkan hati. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Artinya tidak merendah diri oleh seseorang kerana Allah, melainkan meninggikan akan orang tu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apabila seorang ni merendahkan diri dia kerana Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya sendiri. Sebab tu kita kena rendah diri. Apabila kita rendah diri, Nabi dah habaq, Allah Ta'ala akan angkat darjat kita. Jadi pengajaran di sini, kita kenalah rendahkan diri. Jangan kita bangga dengan kehidupan yang kita ada. Yang kedua, setengah daripadanya sifat tercela ni dengki. Yang kedua ni lagi payahlah sikit, dengki. Sebab apa? Lah ni banyak hasad dengki. Kalau kita tengok orang menega, orang ni laku, kita menega, kita tak laku, kita dengki. Dengki tu tak apa dah sepasal. Pi pula buat pi sihir, lagilah dosa. Sebab apa? Kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dengki satu pasal, pi pula buat sihir kat orang. Sebab apa? Tak mau bagi laku perniagaan dia. Tu dia panggil dengki yang teruk lah tu. Dengki dah sepasal dosa, pi duk syirik pula dengan Allah Taala, pi duk sihir orang. Lah ni banyaklah berlaku. Jadi macam tu. Sebab apa saya pun tak tahu. Hasad dengki sekarang ni terlalu kuat ada di dalam diri manusia. Iaitu dengki itu mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang lain. Tu dengki. Dengki ni kita ada cita-cita nak bagi dia hilang nikmat. Contoh apa dia? Kita tengok dia kaya naik Alphard. Dia ni main dengan kuliah naik Alphard. Kalau dia tak pakai Alphard ni pun tak apa, bagi dia tak ada. Soal tu dia panggil dengki lah tu. Kita duk bagi dia biar dia tak ada pun tak apa, pada duk ada. Tu tak boleh. Sebab apa? Kita ada cita-cita nak bagi dia hilang nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan dia akan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu taala anhu, la tahasadu wala taqata'u wala tabaghadu wala tanabazu wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya jangan dengki setengah kamu akan setengah. Nabi kata jangan dengki setengah kamu akan setengah, yakni kita lah manusia.
jangan ada sifat dengki antara kita dengan jiran ke, antara kita dengan adik-beradik kita ke, antara kita dengan kawan. Kita tak boleh ada hasad, dengki. Dan jangan memutuskan rahim, setengah kamu akan setengah. Jangan memutuskan silaturahim. Kita bergaduh dengan adik-beradik, contoh ada yang bergaduh pasal apa? Pasal harta, berebut harta, mak ayah mati, berebut harta sampai bergaduh tak cakap. Sia-sia. Boleh harta di dunia aja, di akhirat tu wallahu alam lah, sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Kalau masuk neraka, nasib. Sebab apa? Kita memutuskan silaturahim, Nabi tak bagi. Kita ni bergaduh lebih pada 3 hari. Kalau lebih, direjamkan di dalam api neraka. Sebab tu tak boleh kita nak memutuskan silaturahim dengan ahli keluarga ataupun kawan-kawan kita. Contoh kita ada kawan, bila ada kawan, mai satu hari contoh kita bergaduh sampai tak cakap bertahun-tahun sampai mati, kita akan disoal di akhirat. Sebab apa? Sebab kita turut kawan ini lama, tiba-tiba ada masalah sikit, kita bergaduh sampai tak cakap. Kita kena kalau bergaduh ni, Nabi kata tak boleh lebih daripada 3 hari. Dan jangan marah, setengah kamu akan setengah. Jangan kita ada sifat marah. Dan jangan membelakangkan, setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Dan hendaklah ada kamu seperti yang bersaudara. Ini masalah. Bagi kita banyak masalah lah sini. Dia kata apa? Dan jangan membelakangkan, setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Ni selalu jadi pada masyarakat kita ni bila berlaku kenduri. Betul tak? Ada yang VIP, ada yang datuk, ada yang tuan-puan, yang ni duduk miskin. Betul tak? Dia ada buat macam tu. Kalau pergi tempat orang kaya mestilah ada dia buat. Ni untuk VIP, ni untuk datuk, ni untuk orang kampung biasa. Apabila buat macam tu, azab neraka tu menunggu kamu, ingat. Sebab tu kita tak boleh. Kalau kita buat kenduri, panggillah datuk datin pun kita kena bagi duduk sekali. Kita tak boleh ada layanan istimewa daripada orang lain. Sebab apa? Sebab kita akan mengecilkan hati orang lain. Orang tu kata, oh aku ni mentang-mentang tak ada duit, bagi aku duduk tani, oh layan aku pun tak, aku main kenduri hang. Tu jadi orang tu terasa hati dengan kita. Bila dia terasa hati, nerakalah jawab dia. Kerana sabda Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Artinya dengki itu membinasa, ia dengki akan segala kebajikan seperti membinasakan api akan kayu api. Nabi kata orang yang ada hasad dengki ni, hasad tu bahasa Arab. Kalau kita Melayu ni duk panggil hasad dengki. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa Melayu. Tapi orang Melayu kita dia jadi kemah. Kemah apa? Dia panggil hasad dengki. Nabi kata apabila ada dengki di dalam diri kamu, dia akan membinasakan kebajikan seperti mana kayu api yang dibinasakan oleh api. Tengoklah api apabila dibakar oleh kayu, hangui. Macam itulah kita, apabila kita di dalam hati ada sifat dengki, habis segala kebajikan yang kita buat selama ni. Kalau Allah Ta'ala hapus, kalau Allah Ta'ala tak hapus, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala hapus, na'udzubillah. Sebab apa? Masuk neraka. Sebab apabila tak ada kebajikan, tak ada pahala, masuk neraka lah kita. Menceritakan dia akan hadis tadi tu oleh Abu Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan setengah daripadanya lagi hasad dengki ni marah. Yang ketiga ni marah. Marah pun kita payah juga nak kawal. Tambah-tambah mengajak sekolah, geram dengan anak-anak ni. Kadang-kadang tu naik angin lah juga. Sama je cikgu mana pun kan. Apabila marah, anak-anak kita contoh main sampai tak ingat nak balik rumah, kita ni marah juga. Marah ni dia ada had dia juga. Ada ketika kita boleh marah, ada ketika kita tak boleh marah. Kerana bersembah seorang lelaki bagi Rasulullah. Seorang lelaki ni dia mai kepada Rasulullah pada satu hari. Dia tanya Rasulullah, suruh olehmu, dia kata kat Nabi Muhammad, akan aku dengan satu pekerjaan. Dia suruh Nabi Muhammad ni bagi tahu kat dia satu pekerjaan, dan sedikitkan olehmu. Dia minta kat Nabi satu pekerjaan, tapi dia kata nak sikitnya, dia tak mau banyak. Maka sabda Nabi SAW, la taghdab, artinya jangan kamu marah. Apabila dia tanya Nabi nak satu pekerjaan dan sedikit olehmu, Nabi jawab la taghdab, jangan kamu marah.
mengulang-ulang lelaki itu akan permintaannya. Lelaki itu pun ulang tanya Nabi, minta pekerjaan dan sedikit olehmu. Lepas tu Nabi pun ulang jawab, la taghdab. Nabi kata jangan kamu marah. Nampaknya sifat marah ni pun Nabi tak suka. Nabi tak pernah marah. Kita je duk marah, silap sikit, kena pula lelaki pula jenis untuk lelaki suami pula jenis apa? Suka bercakap ni. Nabi mau bujang tak? Kita pun naik angin lalulah. Bila naik angin, tengoklah kalau kesalahan tu dia boleh menghapuskan dosa, salahlah kita. Menceritakan dia akan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim dan telah memuji Allah Subhanahu wa taala akan yang menahan marahnya di dalam Al-Quran. Allah Taala puji orang yang menahan marah ni. Mana? Firman-Nya Allah, wal kaziminal ghaid, dan yang menahan mereka itu akan marah. Allah Taala memuji orang yang menahan akan marah. Jadi kita jangan ada di dalam diri kita ni sifat pemarah, melainkan orang yang boleh kita marah apabila diri kita dihina, ataupun agama kita dihina, ataupun keluarga kita dihina. Tu boleh kita nak marah. Tapi nak marah pun kita kena tengok gak. Jangan marah orang hina kita pipi kat dia, kita tikam dia. Tu marah terlajak sampai bunuh, berdosa pula. Marah setakat mana yang boleh. Dan yang keempat, setengah daripadanya sifat kecelaan ni kikir. Kikir tahu apa kikir? Kedekut. Dia kasih akan harta. Tu panggil kikir. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan dia akan hadis ni oleh Abu Daud dan Al-Hakim daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, iyakum wasyuh fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Artinya, jauh oleh kamu akan diri kamu daripada kikir. Dia suruh kita ni jauh daripada kikir, yakni kita kasih akan dunia ataupun kita kasih akan harta. Samalah dunia dengan harta ni. Apabila kita kasih dunia, mesti kita nak harta. Kerana hanya saja binasa umat yang ada, ia umat dahulu daripada kamu sebab kikir. Nabi kata, umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad ni ada dah yang binasa. Sebab apa? Sebab dia kasih kepada dunia, seperti Qarun. Apabila dia banyak duit, dia kasih akan dunia, Allah Ta'ala tanamkan dia di dalam bumi. Itu dia panggil, kita kena tahu kisah pengajaran Qarun. Kerana hanya saja binasa umat yang ada, ia umat dahulu daripada kamu sebab kikir. Jadi kita tak boleh kikir, Nabi tak bagi. Kita ni kedekut ataupun kita kasih kepada harta. Dan meninggalkan kikir itu sebab bagi dapat kemenangan. Kerana firman Allah Ta'ala, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, barang siapa dipelihara akan barang siapa tu akan kikir dirinya, dia pelihara daripada ada sifat kikir, dia tak kedekut, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Allah Ta'ala kata dalam Quran, orang yang tak kikir ni, dia pelihara diri dia daripada kikir, dialah orang yang mendapat kemenangan. Dapat kemenangan lah. Kemenangan macam mana? Kita tak kikir, kita boleh melawan hawa nafsu kita, kita tak kasih akan dunia. Bukan tak boleh nak kasih, boleh. Sebab apa? Lah ni kalau tak ada duit macam mana nak makan? Telur pun mahal, RM18, RM19, mampu nak makan, kan? Tapi kita kena ada juga harta, tak boleh tak ada langsung. Ni kita jangan zuhud sangat sampai tak mau ada duit langsung, sampai anak bini nak makan pun tak boleh. Nak makan sampai cari kat orang, tak boleh. Kita ni kalau ada diri kita kuasa untuk kerja, kita kena kerja untuk mencari nafkah untuk anak bini. Tu bagi suami lah, tapi suami tak ada sini. Kita sebagai isteri tak apa jadi suri rumah. Kita sebagai suri rumah tak wajib. Kita ni pergi cari nafkah, yang wajib hanyalah suami. Kita sebagai isteri tak wajib. Macam suami minta duit, kita boleh tak bagi. Sebab apa? Bukan kita kewajipan kita bagi duit kat suami. Yang wajib bagi duit duit ni suami kena bagi kat isteri. Allah ni terbalik. Setengah tu tok lelaki duduk rumah, bini pergi kerja. Lepas tu bini balik dapat duit gaji, dia pula duduk minta. Tu panggil terbalik. Zaman Allah ni terbalik. Kalau dulu suami yang kerja, isteri duduk rumah. Zaman dulu. Zaman Allah ni lelaki bini kerja. Sebab apa? Allah ni pun
payah duit dengan barang mahal, nu mahal, hak ni mahal. Laki bini kerja tu pun tak cukup gi duit. Sebab apa? Kita duk kejap dunia, lagi kita kejap dunia, lagi itulah duit tak cukup. Sebab tu kita kena syukur apa yang kita ada, baru kita rasa cukup. Apabila kita dapat sesuatu nikmat, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, waktu itulah baru kita akan rasa cukup apa yang kita dapat. Dan yang kelima dan setengah daripadanya sifat celah ni, kasih akan kemegahan. Kita kasih akan kemegahan kerana firman Allah Ta'ala, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna na'uluwan fil ardi wala fasada. Artinya, itu negeri akhirat menjadikan oleh kamu akan dia, akan negeri akhirat, bagi mereka yang tiada menghendaki mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi dan tidak ada kebinasaan. Allah Ta'ala kata di negeri akhirat ni menjadikan kami, Allah Ta'ala kata kami menjadikan negeri akhirat ni, menjadikan oleh kami akan dia, akan negeri akhirat ni, bagi mereka yang tidak menghendaki mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi. Ketinggian ni ikutlah macam-macam kalau nak tafsir ketinggian ni. Dan tidak ada kebinasaan. Tidak ada kebinasaan ni bukan atas bumi. Allah Ta'ala kata di negeri akhirat. Apabila kita hidup di akhirat nanti, kita tak mati, kita tak akan mati, kita tak sakit. Time tu tak ada COVID, time tu tak kena cucuk vaksin dah. Lah ni dos 1, lepas tu dos 2, lepas tu nak masuk dah ni 3, lepas ni nak kena 4 pula. Tak tahulah nak kena ke tak, tapi ada bunyi itu. Kalau kita hidup di akhirat, penyakit apa pun tak ada. Kita hidup dengan penuh kenikmatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di syurga yang paling seronok adalah hari Jumaat. Sebab apa? Allah Ta'ala akan tajallikan dia untuk kita melihat. Macam mana Allah Ta'ala? Wallahu alam. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Tapi benda yang paling seronok apabila kita masuk syurga, kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita boleh nampak Allah Ta'ala. Tiap-tiap hari Jumaat kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Itulah janji Allah Ta'ala kepada umat manusia yang masuk ke dalam syurga. Maka setengah daripada ketinggian itu adalah kemegahan. Kita megah. Contoh kita megah dengan harta benda dunia. Kalau kita megah dengan akhirat, benda akhirat tak apa. Contoh kita apa? Kita duk cerita ke orang, aku bangun pukul 5, aku mayang duha, aku mayang tahajud, aku mayang taubat. Kita cerita tu bukan kita nak bangga. Kita cerita tu sebab kita nak suruh dia buat sama. Tu tak apa. Jangan kita cerita tu sebab kita nak cerita tu, kita nak bagi apa? Tak lagi dia pergi cerita ke orang, banggalah sikit aku ni. Sebab apa? Aku tiap hari bangun. Tu hilang pahala. Kita kena, kalau kita nak cerita ke orang, di dalam hati kita tu bagi ada. Bila aku cerita kat dia, dia nak ikut, bagi minta-minta, dia pun nak terikut apa yang aku buat. Aku bangun pukul 5, aku mayang tahajud, aku mayang taubat. Kita cerita ke orang tu, kena tengok atas niat kita lah. Hati kita tu sama ada betul ataupun tidak. Dan setengah daripadanya lagi sifat kecelaan ni, kasih akan dunia. Yang keenam, dia kata kasih akan dunia. Dikehendaki dengan dunia itu barang yang tidak memberi manfaat kemudian daripada mati. Dunia ni kita kena tahu juga. Dia kata di sini, ulama kata dikehendaki dengan dunia itu adalah barang yang tidak memberi manfaat kemudian daripada kita mati. Kita tengoklah kita mati, adakah benda tu beri manfaat ataupun tidak. Kalau benda tu memberi manfaat, itu dipanggil bukan dunia. Contoh apa? Kita bagi sedekah kat masjid, buat masjid, tu panggil bukan, tu dunia juga, tapi dunia yang memberi manfaat kepada kita. Macam juga anak, apabila kita mati, tengok anak tu memberi manfaat tak kepada kita. Dia baca Quran tak kat kita. Apabila kita duduk dalam kubur, baru kita tahu. Kalau dia tak baca Quran, itulah anak yang tak ada manfaat untuk kita. Betul tak? Tak ada manfaat lah. Kita mengandung sampai 9 bulan, lepas tu beranak kat dia, susu lagi, kena pantang hak nu pantang hak ni, mai kita mati, dia apa haram satu pun tak baca kat kita. Tak manfaat lah kepada kita. Sia-sia kita mengandung 9 bulan. Sebab apa? Dia tak ada buat kerja.
amal untuk kita. Bila kita mati dia tak ingat nak sedekah bagi duit masjid, niat wakaf untuk mak kita, tak ada niat wakaf untuk adik-beradik, tak ada untuk mak ayah, tak ada. Tu sia-sia, kita panggil anak yang sia-sia. Sebab apa? Dia tak ada memberi manfaat apabila kita mati. Kita bila mati, kita nak anak yang soleh, harta yang kita sedekahkan untuk ke jalan Allah, seperti kita sedekah kat masjid, dekat sekolah agama, dekat surau, ataupun kita buat macam-macam lah. Tu dipanggil harta yang manfaat. Kerana firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Artinya, maka adapun mereka yang melampaui ia akan yang harus kepada yang haram dan memilih ia akan hidup di dunia dengan meningkat keinginan yang diharamkan, maka bahawa api neraka Jahannam itu tempat kediamannya. Allah Ta'ala kata, maka adapun mereka yang melampaui ia akan yang harus kepada yang haram. Benda harus kita pergi buat jadi haram, dan memilih ia seseorang tu akan hidup di dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan. Dia suka buat benda haram. Dia suka buat benda haram. Dia tahu dah benda ni haram, tapi dia buat juga. Dia memilih juga untuk buat. Contoh, kita tahu benda ni rasuah tak boleh, tapi dengan main duit setok 1 juta ni, aku nak ambil ke tak ambil, nak ambil ke tak ambil. Lepas tu dia tak pula nak ambil 2 juta. Tak apalah, haram pun haram lah, jadi boleh duit. Tu panggil kita memilih akan hidup di dunia. Seolah-olah kita tu macam tak mati dah. Tu dia panggil kita memilih. Allah Ta'ala kata memilih ia akan hidup di dunia. Orang bagi duit sikit rasuah, kita pun ambil tu, kita memilih. Kita tahu benda tu haram, tapi kita ambil. Maka bahawasanya api neraka Jahannam lah tempat kediamannya. Tu kata Allah Ta'ala kepada umat manusia. Apabila kita memilih hidup di dunia, kita tak memilih hidup di akhirat, neraka Jahannam lah tempat kita. Macam mana kita nak memilih hidup di dunia? Kita memilih hidup di dunia ni, contoh kita makan rasuah ataupun kita makan riba. Itu dipanggil kita memilih hidup di dunia. Kita tahu benda tu haram, tapi kita buat juga. Tapi apabila kita memilih untuk hidup di akhirat, kita tak akan buat benda tu. Kita hanya taat kepada Allah Ta'ala, dan kita meninggal apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW, hubbud dunya ra'su kulli qati'ah. Artinya kasih akan dunia itu kepala tiap-tiap kejahatan. Nabi kata orang yang kasih akan dunia ni, adalah kepala tiap-tiap kejahatan. Apabila nak buat jahat, jadi jahatlah. Macam mana kita kasih dunia? Lepas tu Nabi kata kasih akan dunia itu kepala tiap-tiap kejahatan. Seperti rasuah ataupun kita makan riba. Tu dipanggil jahat lah tu, benda jahat, kepala tiap-tiap kejahatan. Jahat, paling jahat makan riba lah, dan yang rasuah. Menceritakan dia akan hadis ni oleh Al-Baihaqi dan Abu Naim. Dan yang ke-8 yang ke-7, baru masuk yang ke-7, sifat celah. Banyak lagi ni, 9,5 dah, dan kedak tak tahu. Dan yang ke-7 dan setengah daripadanya sifat kecelaan ni ialah ujub. Yang ke-7 ujub, iaitu membilang besar ia akan dirinya atau satu kelakuan daripada kelakuan dirinya. Ujub ni kita berasa heran dengan diri kita. Contoh dia, kita bangun pukul 4 ke pukul 5, kita mayang tahajud, kita mayang taubat. Lepas tu kita pun cerita ke orang, aku heran macam mana aku dalam kampung tu aku seorang lah duk mangkit mayang taubat apa. Dia cerita ke orang, dia kata aku heran diri aku seorang, orang lain semua tak buat. Aku pun pelik macam mana aku boleh buat. Tu dia panggil kita ujub. Seperti ilmunya ataupun ibadatnya. Seperti ilmu ataupun ibadat. Seperti ilmu je nak. Kita pergi cerita ke orang, aku dalam kampung ni aku seorang lah boleh baca Quran, orang lain semua tak boleh. Aku berheran pasal apa tak tahu orang kampung ni. Tu dia panggil kita ujub dengan diri kita.
ilmu yang kita ada ataupun ibadat. Kita duk rasa heran. Contoh apa? Kita boleh buat semayang banyak, kita boleh bangun tengah malam semayang, lepas tu kita duk buat heran, lepas tu kita cerita pula ke orang. Dua dah situ. Mula-mula kita ujub, lepas tu yang kedua kita apa? Riak. Kita duk cerita ke orang. Jadi ada dua sifat. Ujub lain. Ujub tu apabila kita rasa diri kita heran. Kalau riak ni lain. Riak kita cerita ke orang sebab kita nak bagi dia cerita ke orang lain. Lepas tu tersebar benda tu dipanggil riak. Kita nak rasa bangga diri. Ujub ni kita rasa diri kita tu, aku seorang aja ni boleh buat dalam kampung ni, boleh bangun mayang tahajud ni. Orang lain tak boleh. Ataupun aku seorang aja boleh main kuliah ni. Siapa orang kampung ni semua tak pergi kuliah. Aku seorang aja duk pi. Tu dipanggil ujub. Kita ujub dengan diri kita. Dan tidak takut ia akan kehilangan ilmu dan ibadat. Dia tak rasa takut kalau hilang dosa. Atau lupa ia akan bahawa pemberian daripada Allah Ta'ala baginya. Dia lupa yang memberi dia tu, jaga tengah malam tu Allah Ta'ala. Dia lupa Allah Ta'ala yang bagi dia bangun, Allah Ta'ala yang bagi dia buat ibadat, Allah Ta'ala yang bagi dia main kuliah. Dia lupa. Tapi dia buat heran, aku ni tak tua-tua tak larat pun boleh main kuliah. Dia ni nampak segan haram tak pernah main kuliah. Nampaknya aku hebat lagi lah pada dia. Tu dia panggil ujub. Dan perbezaan antara keduanya ujub dan takabur, bahawa takabur itu melazim ia akan mereka yang takabur atasnya, dan ujub itu ketentuan ia dengan seseorang diri, kerana firman Allah Ta'ala, wa yawma hunain idh a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a. Artinya sebut olehmu akan perang Hunain, lembah antara Mekah dan Taif. Perang Hunain, ketika menyukakan akan kamu oleh banyak kamu, maka tidak mengkayakan ia daripada kamu akan sesuatu. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-halaku fisnain hunutu wal ujub. Artinya binasa itu ada ia sebab dua. Pertama, putus asa daripada rahmat Allah, dan yang kedua menyukakan akan seorang oleh dirinya. Firman Allah Ta'ala tadi, sebut olehmu akan perang Hunain. Cerita perang Hunain, lembah antara Mekah dan Taif, ketika menyukakan akan kamu oleh banyak kamu. Orang Islam waktu tu dia bersuka, maka tidak mengkayakan ia daripada kamu akan sesuatu. Allah Ta'ala kata, maka tidak mengkaya ia daripada kamu akan sesuatu. Maka berkata Ibnu Mas'ud, binasa itu ada dua sebab. Yang pertama, putus asa daripada rahmat Allah, apabila kita putus asa. Dan yang kedua, menyukakan ia akan seseorang, akan dirinya. Dia duduk cerita ke orang, bagi orang suka. Contoh apa? Dia aduk abang lah macam tadi dah. Dia duduk cerita dia bangun sembahyang. Dia panggil, dia suruh orang menyukakan diri dia. Saya orang jadi apa? Orang jadi puji. Satu kampung tu jadi puji dia. Dia ni bagus ni. Lepas tu kawan tu pula pergi cerita ke orang. Sampai orang tahu, dia pun tahu, orang satu kampung tahu dia duduk bangun mayang tahajud setiap malam. Dia pun jadi bangga diri. Lepas tu dia pun duduk ujuk heran. Aku seorang, patutlah aku cerita ni kira ada hikmah juga lah. Hikmah apa? Aku boleh tahu aku seorang lah yang kampung ni duduk sembahyang tahajud setiap malam. Dia ujuk satu, lepas tu dia riak pula satu. Dia yang ketujuh dan setengah daripadanya sifat celah ni, riak, iaitu menghendaki oleh seseorang dengan ibadat akan manfaat dunia seperti puji dan harta. Yang ke-8 ni riak. Dia kata riak ni apa? Kita menghendaki oleh seorang yang buat ibadat ni, dia hendak apa? Akan dunia, manfaat dunia. Contoh apa? Dia buat ibadat, lepas tu dia cerita ke orang, dia kata sekali orang mesti bagi duit kat aku punya ni. Kalau aku duk cerita ke orang, aku buat ni, sekali orang kesian kat aku, orang pun bagilah duit kat aku sikit. Ataupun dia nak manfaat dunia. Dia buat apa? Buat amalan sebab nak benda dunia, seperti puji ataupun harta. Dia nak bagi orang puji dia, ataupun dia nak bagi orang bagi harta kat dia.
Kerana firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya, maka lembah yang di dalam api neraka itu bagi sekalian yang lalai daripada sembahyang, lagi yang riak mereka itu pada sembahyang dan lainnya pada sembahyang. Allah Ta'ala kata, lembah di dalam api neraka ni ada satu tempat bagi seorang manusia yang lalai daripada sembahyang, lagi dia riak. Dia sembahyang lalai, lepas tu dia riak pula. Contoh di tengah sembahyang, dia selalu sembahyang cepat, pergi masjid, dia perasan orang duk tengok dia pun sembahyang lama, dia boleh baca surah Baqarah. Contoh, dia baca habis surah Baqarah tu. Sebab apa orang tengok dia nak abang kata apa? Dia ni rajin sembahyang, rajin berdiri, sembahyang lama. Tu dia panggil dia riak. Tengok sembahyang cepat, lepas tu tengok orang tengok, perasan macam orang tengok, dia pun buat lambat, baca surah Baqarah habis satu sembahyang sunat je pun. Tu dia panggil kita riak pada sembahyang dan lainnya pada sembahyang. Tak kiralah, jadi benda tu ibadat. Kerana sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikumul hish al-asgharu wa huwa riya, bahawa yang lebih takut barang yang aku takut, Nabi kata, atas kamu musyrik, syirik yang kecil, dan iaitu syirik yang kecil tu adalah riak. Nabi kata, aku paling takut di antara umat aku ni adalah syirik yang kecil. Apa dia syirik yang kecil? Iaitu Nabi kata riak. Kita ada sifat riak. Menceritakan dia akan hadis ni oleh Imam Ahmad, firman Allah Ta'ala pada hari kiamat, apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan sebab amalan mereka itu, pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadat kerana mereka di dalam dunia. Allah Ta'ala kata, bila kita di akhirat nanti, di pada mahsyar, kita akan dihisap amalan kita. Kita akan dibagikan buku amalan. Di situ kita akan tahu pahala kita banyak ke, dosa kita banyak ke, kita masuk neraka ke, kita masuk syurga. Apabila kita dapat retah amalan, kita akan tahu dah kita masuk syurga ke neraka. Apabila kita, contoh kita ni di dunia, kita buat ibadat banyak, sampai akhirat ibadat kita tak ada. Kita akan tanya Allah Ta'ala, "Pi mana ibadatku?" Dan Allah Ta'ala akan kata, pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadat kerana mereka itu di dunia. Contoh apa? Kita semayang, kita tengah-tengah semayang, kita perasan macam ada orang tengok. Dia tak tengok pun, kita je perasan, dia ni tengok aku ni, aku pun nak kena semayang bagi lama lah sikit. Tu kita ada dalam hati kita, tengah semayang tu adalah hati apa? Kena semayang bagi lama sikit lah. Sekali dia kata aku ni semayang cepat pula, semayang bagi lambat sikit lah. Tu apabila di akhirat kita kena pergi jumpa dia, kita kena minta balik pahala tu. Tu pun kalau dia bagi, kalau dia tak bagi, masuk neraka lah kita. Sebab apa? Sebab kita di akhirat kita nak dua je, pahala atau dosa. Dua tu je, pahala atau dosa. Dua tu je akan dihisap. Kalau pahala banyak, masuk syurga. Pahala sikit, masuk neraka. Tapi kalau kita dapat syafaat daripada Nabi, kita akan masuk syurga juga. Umat Nabi Muhammad, kalau dosa banyak mana pun, tapi kalau kita rajin bersalawat, insya-Allah Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada kita. Nabi Muhammad dia akan tahu, apabila di akhirat, dia akan tahu umat dia ni banyak bersalawat kepada dia ataupun tidak. Nabi boleh cam muka, apabila dia tengok muka umat dia, dia boleh tahu, oh ni umat aku selalu bersalawat pada aku tiap-tiap hari Jumaat lagi banyak dia selawat. Contoh hari Jumaat 1000, hari lain 100. Nabi tahu. Nabi akan tahu benda tu di akhirat. Kalau kita dosa banyak mana pun, kita banyak selawat kepada Nabi, insya-Allah Nabi akan memberi syafaat untuk kita masuk syurga. Kalau Nabi bagi syafaat, kita tak kena hisap dah, kita terus masuk syurga je. Kalau kita tak dapat syafaat daripada Nabi, kita kena hisap, kena tunggu lambat lah. Orang yang pertama yang akan masuk syurga adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada umat-umat dia yang dia nak beri. Sebab itulah Nabi Muhammad ni suruh banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Okey, kita
Dan yang kesembilan, setengah daripadanya lagi sangat loba atas makanan. Ni satu lagi, loba atas makanan. Kita loba tak? Tengoklah kita loba ke tak atas makanan. Kita tahu diri kita ni macam mana. Setengah tu apa? Pergi kenduri, tengok lauk banyak, ambil buat balik. Tu loba tu, loba atas makanan. Tak minta dah kat tuan rumah, pakai ambil buat balik, bungkus-bungkus buat balik. Tu panggil loba atas makanan. Kerana sabda Nabi SAW, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Artinya tidak memohon manusia akan bijan, tidak memenuhkan manusia akan bijan yang lebih jahat daripada perutnya. Faham tak? Nabi Muhammad kata tidak memenuh manusia akan bijan, yakni tempat macam pinggan lah kita makan, yang lebih jahat daripada perutnya. Faham tak? Kita buh makanan tu banyak. Nabi kata kita makan ni kena satu apa dah? 1/3. 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 ruang untuk kita bernafas. Perut kita ni dia ada 3 sagi dia abang. Dan Nabi kata tidak memenuh manusia akan bijan yang lebih jahat daripada perutnya. Kita ni makan kita boleh tahu. Kita tengok dia ni pergi kenduri, tengok buah nasi banyak. Kalau buah nasi banyak nampak tu loba atas makanan lah tu. Sebab Nabi kata macam tu. Dan memada akan manusia oleh beberapa suap yang membolehkan akan tulang belakangnya. Nabi kata orang yang memadalah orang manusia oleh beberapa suap yang membetulkan ia tulang belakangnya. Manusia ni makan sikit pun dah kenyang, tapi kita tak boleh kena makan banyak, kena pula pergi ke tempat kenduri lauk sedap, bolehlah makan banyak. Maka jika dapat tiada daripada tambah, maka hendaklah 1/3 daripada perutnya bagi makannya, dan 1/3 bagi minumannya, dan 1/3 bagi nafasnya. Kita makan ni jangan kita makan sampai penuh, ayak tak dambuh sampai terlentar lah, nak nyawa tak boleh dah. Sebab apa? Makan terlalu banyak. Tak boleh, Nabi larang. Kita makan terlalu banyak, Nabi larang. Nabi suruh kita makan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk bernafas. Baru kita tak ada penyakit. Lah ni kita penyakit banyak sebab apa? Makan sampai tak ingat dunia. Tambah pula jenis lah ni makan apa? Steamboat lah. Lepas tu ada macam-macam lah steamboat. Kalau steamboat tu bayar RM20, makan nak makan banyak mana pun. Tu boleh makan banyak tu. Lepas tu lagi tersandak. Kita kena makan, kita kena ingat kita makan ni di dunia bukan untuk kita bersedap, kita makan hanya untuk ibadat. Tapi susahlah, saya sendiri pun payah kena boleh pergi makan steamboat pula dengan kawan-kawan, boleh duduk makan tu 2-3 jam, boleh duduk makan tu sampai kenyang. Nak berjalan, nak balik pun tak larat lah. Tu jenis kita. Tapi kalau Nabi makan sekadar hanya untuk beribadat. Ulama-ulama, ahli-ahli ibadat, kalau mereka makan bukan macam kita makan. Kita makan sampai lah ni, manusia lah ni banyak buncit perut-perut kan, sampai buncit sebab apa? Makan banyak. Menceritakan dia akan hadis ni oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Al-Miqdam bin Ma'dil radhiyallahu taala anhu. Dan yang ke-10 dan yang terakhir daripada sifat kecelaan ni, dan setengah daripadanya loba atas berkata. Loba berkata pula dah. Lah ni panggil apa? Membawang. Betul tak? Pergi nak? Pergi membawang tak? Tak bunyi dosa ingat. Kalau pergi abang, pergi nak? Aku pergi mengumpat tadi kawan tu, bunyi dosa. Abang pergi membawang tak bunyi dosa ingat. Kerana sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyastum. Artinya, barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata ia akan yang baik atau hendaklah diam ia. Nabi kata, barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala. Membenar Allah Ta'ala ni apa? Dia tahu benda ni baik dan haram, boleh ataupun tidak. Dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata ia benda yang baik. Kita kena kata benda yang baik. Kita tak boleh nak mengumpat. Dan ataupun kita hendaklah diam. Kalau kita tak tahu benda tu betul ataupun tidak, kita kena diam.
Contoh kita fitnah orang. Tu dipanggil sifat yang buruk lah tu. Kalau kita tak tahu, baik kita diam ataupun kita tak payah kata langsung, kita diamkan diri ataupun kita kata benda yang baik. Kita hidup di dunia ni, kita kena kata benda yang baik. Sebab apa? Setiap apa yang keluar daripada mulut kita, A sampai Z, semua dah dicatat oleh malaikat yang berada diri dan kanan kita. Kalau kita banyak kata, banyaklah buku kita di akhirat nanti. Buku catatan kita tu banyaklah. Sebab apa? Kita rajin duduk sembang. Menceritakan dia akan hadis tadi tu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan kerana sabdanya Nabi lagi, man yatawakkal lima baina lahyain wa rijlain atawakkal lahu bil jannah. Artinya, barang siapa menjamin ia bagiku akan barang yang antara dua tulang dagunya, yakni lidahnya, dan barang yang antara dua kakinya, yakni farasnya, nescaya aku jamin bagi mereka itu akan syurga. Nabi kata, barang siapa menjamin ia bagiku akan barang antara dua tulang dagu lidah lah. Kita duk fitnah orang, kita kata ke orang, tu dia panggil lidah. Dan barang yang antara dua kakimu, yakni faras, kemaluan kita lah, nescaya aku jamin bagi mereka itu akan syurga. Apabila kita jaga lidah dengan kemaluan, lidah kita dan faras kita, Nabi jamin kita ni masuk syurga. Sebab apa? Kita kata ke orang. Bila kita kata kat manusia, dosa kita dengan manusia tu payah nak hapus, melainkan dia maafkan kita. Contoh kita kata dia, benda tu dia tak buat, menjadi fitnah. Kita kata dia masa kita muda, contoh kita kata dia, lepas tu mai kita tua, kita tahu benda tu dia tak buat pun, orang fitnah. Kita pun duk sebab dah ke orang, kita nak pergi jumpa dia mati. Kita nak buat macam mana? Kita kena sedekahkan banyak-banyak Fatihah kat dia, kita sedekah Al-Quran kat dia, kita memohon kepada Allah Ta'ala bila di akhirat bagi dia lembut hati untuk maafkan kita. Sebab apa? Sebab di akhirat orang tak mau dah dosa, orang nak pahala. Sebab tu apabila di akhirat kita nak jumpa orang yang kita fitnah tu payah. Orang ramai bila kita jumpa, tak maaf pula dosa kita, teruklah kita. Sebab apa? Neraka. Sebab masa tu kita duk nampak syurga, tak mau dah neraka masa tu. Sebab tu apabila kita nak katakan seseorang, kita kena fikir dulu, kita kena selidik dulu benda tu betul ataupun tidak, benda tu fitnah ataupun tidak. Kalau benda tu fitnah, baik kita diam. Walaupun benda tu betul, tapi kalau kita diam, lebih baik daripada kita berkata-kata. Sebab apa? Di akhirat kita nak kena pergi jumpa orang yang kita kata tu sorang. Kena kita duduk dunia ni 80 tahun, kita tiap-tiap tahun duduk ada kata ke orang, kena cari sampai 80 orang di akhirat, mampu kita nak jumpa seorang-seorang, nak kena minta maaf. Sebab tu dosa kita dengan Allah Ta'ala, kita bertaubat, dosa kita banyak mana pun Allah Ta'ala boleh ampun. Tapi dosa kita dengan manusia, kita bertaubatlah dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak boleh ampun, melainkan orang yang kita umpat tu, orang yang kita kata tu, dia maafkan kita, barulah Allah Ta'ala akan hapuskan dosa tu. Tu masalah. Lepas tu kita masuk pula bab kepujian, sifat kepujian. Dan setengah daripadanya segala kelakuan hati yang terpuji itu, iaitu yang pertama taubat. Dia kata di sini yang pertama kita kena taubat daripada segala dosa, kerana firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin, artinya bahawa Allah Ta'ala kasih ia Allah akan sekalian yang bertaubat. Allah Ta'ala ni dia kasih apabila kita tiap-tiap hari bertaubat. Kita buat dosa, kita taubat, kita buat dosa, kita taubat. Daripada kita buat dosa tak taubat langsung. Kalau kita ada buat dosa, kita taubatlah cepat-cepat dengan Allah Ta'ala. Kalau dengan Allah, kalau dengan manusia, lagi cepat kita kena pergi minta ampun. Sebab apa? Kita tak tahu manusia ni mati bila. Kalau kita tahu dia mati, tak apa, kita umpat-umpat dia, lepas tu kita jumpa, aku ada umpat hang tadi, aku tahu hang nak mati lambat lagi, tapi aku nak minta maaf. Kalau kita tahu, tak apa dia nak mati. Masalah kita pun tak tahu bila dia nak mati. Apabila kita katakan manusia, kita kena cepat pergi minta ampun. Tapi kalau dengan Allah Ta'ala, banyak mana pun dosa kita, jangan malu untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Allah Maha Pengampun.
Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Artinya, yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa, menceritakan dia oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, orang yang selalu bertaubat ni seperti tak ada dosa. Apabila kita selalu bertaubat dengan Allah Taala, kita duduk saja kita istighfar lah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tu pun kita panggil dah bertaubat, akan hilang dosa-dosa kecil kita. Kalau dosa besar, kita kena mayang taubat, kita minta doa, kita kena menangis, kita kena taubat nasuha, akan diampunkan oleh Allah Taala. Kalau dosa kecil, kita istighfar pun Allah Taala dah ampun. Kita istighfarlah lepas subuh tiap-tiap hari 100 kali. Bolehlah kalau kita buat macam tu, kita istighfar sehari, kita target sehari aku nak taubat, nak istighfar 100 kali. Kalau ada 100 dosa kecil, dah 100 dah. Kalau kita hidup 80 tahun, 80 tahun, 80 tahun, jadi berapa dosa kalau sehari 100, 80 ribu lah. Dah sehari 100. Kalau kita taubat tiap hari, insya-Allah Allah Taala akan ampun dosa kita. Sebab apa? Allah Taala ni dia kasih kepada hamba dia yang selalu bertaubat kepada dia. Dan yang kedua, takut akan Allah Taala. Setengah daripadanya lagi sifat terpuji ni, kita takut kepada Allah. Kerana firman-Nya Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya sahaja takut akan Allah Taala daripada sekalian hamba-Nya ialah alim ulama. Allah Taala kata orang yang paling takut kepada Allah Taala hanyalah alim ulama, yakni para ulama lah kepada Allah Taala. Dan bahawasanya yang lebih mengenal akan Allah Taala itu ialah yang lebih takut akan dia, akan Allah. Orang yang mengenal Allah Taala dah, dia orang yang paling takut kepada Allah Taala. Sebab tu Allah Taala kata orang yang paling takut kepada aku adalah ulama. Tengok pula ulama tu betul ke tak? Kalau ulama tu ulama su, dia tak takut kepada Allah Taala. Dan kalau ulama tu ulama yang baik, dia takutlah kepada Allah Taala. Ulama pun ada dua agak, ada ulama baik, ada ulama jahat. Kena ulama jahat, dia tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhwafukum lillah, artinya aku lebih takut akan Allah Subhanahu wa taala daripada kamu. Nabi kata, akulah manusia yang lebih takut akan Allah Taala daripada kamu. Nabi walaupun dia seorang yang maksum, tapi dialah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding kita. Sepatutnya kita kena takut lagi. Sebab apa? Kita ni bukan maksum, kita ni ada dosa, ada pahala. Nabi tak apa, Nabi ada pahala, Nabi tak ada dosa. Kita ni ada dosa, tapi kalau kita tak takut kepada Allah Taala, teruklah kita. Tara Nabi yang maksum pun dia kata dia takut Allah Taala daripada kita. Jadi kita kenalah berusaha untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan dia akan hadis ni oleh Tirmizi dan Hakim. Dan yang ketiga dan setengah daripadanya, daripada sifat terpuji ni ialah zuhud. Artinya benci ke akan dunia. Kita kena benci akan dunia. Jangan benci sampai tak mau langsung, tak boleh juga. Macam yang terkata tadi dah. Sebab apa? Barang lah ni mahal, semua perlukan duit. Zaman dulu tak apalah murah, zaman lah ni mahal. Nak beli ikan sekilo pun mahal, ayam pun mahal. Dulu orang kalau orang tak ada duit boleh makan sardin, boleh makan telur. Lah ni nak makan sardin, makan telur pun orang kaya. Sebab apa? Telur sampai sepapan mahal, ikan sardin pun satu tin pun sampai 7-8 ringgit, 2 belah pun ada. Dulu kalau tak ada duit orang beli apa? Orang beli sardin, orang beli telur. Lah ni nak beli sedok dengan sardin pun dah mahal. Jadi dia kata di sini yang ketiga kena zuhud. Kita kena benci dunia, tapi tak boleh terlalu benci. Sebab apa? Sebab kita nak cari juga dunia, kena ada juga. Duit ni kalau tak ada duit, macam mana kita nak hidup, macam mana kita nak ibadat. Apabila tak ada duit, kita sakit, nak ibadat kepada Allah Taala tak boleh. Kita kena ada juga dunia ni, tapi tak boleh ada sampai membanggakan diri dan berpaling daripadanya dunia. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhar fid dunya yuhibbukallah wazhar fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Artinya benci olehmu dan paling olehmu daripada dunia, nescaya kasih olehmu oleh Allah Taala. Nabi kata orang yang benci dan paling daripada dunia, nescaya Allah Taala akan kasih kepada dia. Dan benci olehmu pada harta yang ada pada tangan manusia,
nescaya kasih akan dikau oleh manusia. Yang kedua, Nabi kata kita kena benci akan harta yang ada pada tangan manusia. Macam mana? Contoh kita tengok dia tu duit banyak, lepas tu kita pun jadi angan-angan, kalau aku duit banyak macam tu senang je aku hidup. Tak boleh. Kita tak boleh kasih kepada harta yang dia ada. Kita kena benci akan harta yang ada. Bukan kita benci tu sampai kita kata dia ni bagi tak ada harta pun tak apa. Tu lain pula. Kita benci ni, kita macam kita tak mau benda tu, kita tak mengharap akan manusia bagi kepada kita. Tu dipanggil benci. Bukan kita benci tu makna kita benci kita tak mau bagi dia ada. Kita benci tu maknanya di sini kita tak berharap kepada dia untuk dia bagi kepada kita. Tu dipanggil benci di sini. Bukan benci kita benci, dia kata hadis tu kata boleh benci kepada harta manusia, kita boleh apa dengki apa ada sifat, kita kata biar dia tak ada harta pun tak apa, tak boleh. Benci di sini, benci dia kata jangan kita berharap kepada harta dia. Sebab tu kita kena ada ulama yang terjemahkan maksud-maksud hadis. Kalau kita pakai kepala otak kita, banyak benda lah boleh jadi. Menceritakan dia oleh Tirmizi dan mensahih akan dia akan hadis ini oleh Hakim, dan mensahih akan dia ia Hakim akan dia hadis ini. Dan yang keempat, setengah daripadanya lagi sabar, iaitu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tidak disukai, dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ni dia kata kita kena sabar daripada, di sini dia habaq menahan diri daripada marah dan mengadu lidah kepada yang lain daripada Allah. Jangan kita ada masalah kita mengadu ke orang. Tak semua masalah kita boleh mengadu ke orang. Sebab apa? Manusia ni kita tak tahu hati dia macam mana. Contoh kita ni kawan rapat sampai 80 tahun 70 tahun duduk kawan rapat, bila kita ada masalah kita cerita ke dia. Tak boleh, sebab manusia ni hati dia boleh berubah, takut dia cerita ke orang. Jadi kita ada masalah setara mana pun, kalau boleh kita jangan cerita kepada manusia, walaupun manusia itu daripada ahli keluarga ataupun adik-beradik kita. Sebab apa? Manusia ni dia boleh berubah hati. Bukan kita nak tuduh adik-beradik kita, tapi sebab apa? Kita boleh tahu adik-beradik kita tu macam mana. Jadi kalau kita ada masalah, kalau boleh kita hanya mengadu kepada Allah Ta'ala. Berdoalah, kita berdoa. Apa yang kita ada masalah, kita berdoa. Allah Ta'ala maha mendengar. Kalau manusia, kita tak tahu, boleh jadi dia akan sebab benda tu bila kita bergaduh dengan dia. Kita cerita masalah kita, pompang-pompang kat dia, masa tu kita kawan baik dengan dia, kita pun duduk cerita masalah kita, masalah rumah tangga apa, kita duduk cerita kat dia. Satu hari kita dengan dia bergaduh, dia pergi duduk cerita kat orang. Sebab tu kalau ikut di sini, ulama tak bagi kita cerita kepada orang. Apabila kita ada masalah, kita hanya mengadu kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala saja. Tapi zaman lah ni lagi moden. Bila bergaduh sikit dengan suami isteri, orang muda lah ni lah, bila bergaduh sikit je buat dalam Facebook. Laki aku sekian-sekian, bini aku ni jenis ni. Pakat lawan kata pula dalam Facebook. Orang lain pula tengok, pakat sebab habis. Jadi pula fitnah situ. Tu masalah. Bila berlaku zaman moden ni, lagi banyak masalah. Sebab apa? Benda ada di tangan. Saya hidup masuk Facebook. Laki aku macam-macam lah. Dia buat dalam Facebook. Lepas tu yang laki pula buh pula. Bini aku sekian. Lepas tu benda tu orang pakat tahu. Orang pakat screenshot, pakat share pula benda tu. Jadi fitnah kepada suami, fitnah bini fitnah suami. Jadi benda fitnah. Sebab tu zaman sekarang ni, kita kena minta doa kepada Allah Ta'ala banyak, supaya kita ni lari daripada fitnah. Tambah-tambah di media sosial. Kerana firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan artinya dan sabar oleh kamu kerana bahwasanya Allah Ta'ala serta sekalian yang sabar. Allah Ta'ala suruh kita bersabar. Allah Ta'ala kata, apabila kamu sabar, aku bersama kamu. Apa seerti berserta tu? Bukan berserta tu maknanya Allah Ta'ala duduk dengan kita. Bukan Allah Ta'ala main duduk tepi kita macam kawan kita duduk tepi kita. Tak. Sabar ni artinya menolong ia Allah dan memelihara ia Allah akan mereka itu. Yakni Allah tolong kita. Bukan makna berserta tu Allah main duduk dengan kita, main duduk tanya kita, hang ni pasal apa? Tak. Allah Ta'ala bukan macam tu. Bukan seperti manusia. Allah Ta'ala arti berserta ni ialah Allah Ta'ala menolong kita dan memelihara ia akan kita. Sebab tu kita kena
mengadu kepada Allah Ta'ala. Kita ada masalah, doalah kepada Allah. Allah Ta'ala akan terima, cuma lambat ataupun cepat. Dan firman-Nya Allah Ta'ala lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya saja disempurna akan sekalian yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan ketiadaan dikira-kira. Allah Ta'ala kata orang yang sabar ni pahala dia ni sampai tak boleh kira. Nak kata banyaknya pahala orang yang sabar ni. Kita boleh sabar ke tak? Wallahu alam. Tu atas diri kita masing-masing. Kita tahu diri kita ni boleh sabar ke tak. Kita nak tahu kita boleh sabar ke tak? Bila kita marah lah. Bila kita marah, kita boleh tengok kita ni jenis sabar ataupun kita tak boleh sabar. Kalau kita jenis marah sampai pukul anak sampai luka, dia pukul anak pun dia ada hak dia. Kalau anak tak sembahyang ada hak dia, anak lawan cakap ada hak dia. Tapi kalau lebih hak, tu maknanya kita tak sabar dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kita ada. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sabri ala ma takrahul khair. Artinya ada pada sabar itu atas yang engkau benci akan dia, akan ada pada barang atas yang engkau benci akan dia kebajikan. Apabila kita, Nabi kata ada pada sabar itu yang engkau benci akan dia kebajikan. Apabila kita sabar atas suatu benda yang kita benci, tu dipanggil sabar ada kebajikan. Contoh seperti apa? Kita benci anak kita duk main apa ke, lepas tu kita pun sabar, kita nasihat dia, kita tak marah, kita nasihat elok-elok. Tu dipanggil kita ni seorang yang sabar. Apabila kita tengok anak kita buat benda tak suka, jangan kita terus memukul. Kita kena siasat dulu, kita kena nasihat dia dengan elok. Apabila dia tak dengar, baru kita boleh tibai. Kita kena tengok tu, kita kalau kita boleh tahu tahap kesabaran kita macam mana. Kita dengan Allah Ta'ala yang tahu, orang lain tak tahu sifat sabar ni kita macam mana. Tengah tu tengok lembut je, mai dia marah lebih pada singa lagi. Menceritakan dia akan hadis ni oleh At-Tirmizi dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan yang kelima, okey 10 dah ni. Kita ambil sampai kelima kot. Dan yang kelima dan setengah daripadanya, daripada sifat kepujian ni ialah syukur. Kita kena syukur, iaitu meletakkan hamba akan nikmat Allah Ta'ala kepada yang dijadikan dia kerananya, iaitu memalingkan hamba akan nikmat Allah Ta'ala kepada yang dijadikan dia akan nikmat tu kerananya Allah. Yang kelima disuruh kita syukur. Kita contoh kita bekerja sehari kita boleh duit RM50 contoh. Lepas tu pun kita pun bersyukur apa yang kita dapat sehari RM50. Tu dipanggil kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti memalingkan nikmat telinga kepada ni dia cerita pasal nikmat anggota badan. Seperti memalingkan nikmat telinga kepada mendengar Al-Quran. Pertama dia suruh kita memalingkan telinga kita daripada benda yang sia-sia. Contoh apa? Kita pergi dengar orang mengumpat. Kita tak pergi, kita terus berjalan. Contoh kita pergi jalan kampung tu, kita tengok, "Weh, buat apa? Aku membawang sangat dengan dia ni, duk mengumpat sangat." Kita pun pergi, tak dengar. Tu yang panggil kita memalingkan telinga kita. Kita bagi yang kita nak, memalingkan telinga kita kepada mendengar Al-Quran. Dan yang kedua, memalingkan nikmat mata kepada memandang kepada Al-Quran. Yang kedua, kita kena pandang benda yang elok. Yang pertama tadi telinga, kita bagi dengar telinga kita ni benda yang elok saja. Yang kedua, kita kena pandang mata kita ni dengan Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab dan lain-lain lah. Jadi benda tu benda kebajikan. Dan yang ketiga, kaki yang berjalan kepada masjid. Yang ketiga, ulama kata kaki yang berjalan kepada masjid atau mata yang melihat jalan kepada masjid. Mata kita tu kita tengok sebab kita nak pergi masjid. Bukan mata tu kita tengok benda maksiat, dan kaki tu bukan jalan untuk menuju tempat maksiat. Jalan, contoh kita jalan kaki nak pergi kuliah. Setiap langkah kita akan dapat pahala. Tengoklah banyak mana rumah kita dengan tempat kuliah, rumah kita dengan masjid, rumah kita dengan surau. Kita berjalan, lah ni tak jalan naik motor. Naik motor pun sama. Naik motor pun dia akan kira langkah yang kaki kita tu berapa kaki. Contoh kita dari rumah mai sini dengan kuliah, kalau kita jalan kaki
50 langkah. Kita naik motor pun pahala sama seperti 50 langkah. Tak ada kurang lah. Sebab apa? Sebab lah ni zaman semakin maju. Kerana firman Allah Ta'ala, wa sayajzillahu syakirin, dan artinya, dan selagi membalas Allah Ta'ala akan segala yang syukur akan nikmatnya. Allah Ta'ala dia akan balas umat dia yang rasa syukur. Apabila kita rasa syukur dengan pemberian Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tambah lagi pemberian kepada kita. Sebab tu kita kena rasa syukur. Jangan kita rasa tak syukur, kita rasa aku sehari 50 tak cukup lah laki aku bagi. Kita tak boleh. Contoh suami kita bagi kat kita sehari 50 ke 100 dia bagi. Kita kena syukur kalau dia bagi duit. Jangan kita rasa tak cukup. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, apabila kamu syukur, aku akan tambah nikmat kepada kamu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imu asy-syakiru bimanzilah at-ta'imi as-sabir. Artinya, orang yang makan, yang syukur adalah ia menempati dan menyerupai akan orang yang puasa yang sabar. Menceritakan dia akan hadis oleh Tirmizi. Nabi Muhammad kata, orang yang makan lalu dia syukur adalah ia menepati dan menyerupai ia akan orang yang puasa yang sabar. Apabila kita bersyukur, Nabi kata kita ni seperti orang puasa yang sabar. Kita tengok kita duk puasa, contoh kita puasa sunat, lepas tu lelaki pula jadi kelolo mai makan depan kita, kita pun buat tak tahu, kita sabar. Tu kita dapat pahala yang banyak. Menceritakan dia akan hadis ini oleh Al-Tirmizi dan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Al-Hakim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau ikut ada 4 line gini. 3 line. Kita berhenti sini dulu lah. Kita sambung nantilah. Tapi tak tahulah bila, sebab saya pun lah minggu ni duduk sini, saya akan pindah pergi Kelantan. Saya mengajak dapat sana. Lepas tu saya pun lah minggu ni lah 24 bulan saya lah di sini. Lepas tu saya akan pindah pergi Kelantan sebab saya nikah orang Kelantan. Bini saya duduk sana. Lepas tu dia pun mengandung, saya pun cari kerja kat sana lah ni. Kalau ada rezeki, insya-Allah kita jumpa di masa akan datang. Kalau dipanjangkan umur, insya-Allah saya akan datang lagi di sini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.